Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Semua dah ada buku? Ya. Ada tak yang tak dapat lagi? Semua dapat? Ada lagi yang tak dapat? Okay, semua ada. Okey, sebelum kita beralih kepada buku, cikgu nak kamu lihat video ni dulu. Okey. Mana? Okey, tengok ni dulu Selamat datang ke Cikgu Rashid. Hari ini kita belajar mata pelajaran RBT tahun 4. Jadi, jom kita belajar. Okay, dengar dulu Nanti kita masuk buku teks. Baiklah, hari ini RBT tahun 4 kita akan masuk unit 1 keselamatan bengkel. Okey, sebelum kita mula pelajaran, kita tengok standard kandungan untuk hari ini ialah 1.1 amalan keselamatan dan standard pembelajaran kita ialah 1.1.1 menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Okey, kita lihat peraturan keselamatan. Yang pertama kita ada peraturan Cikgu tak dengar lah. Tak dengar pun dia cakap. Okey, kalau kamu tengok di dalam bengkel RBT dia ada papan tanda, jadi kamu perlu patuhilah. Okey, terutamanya sekarang ni kita ada 双倍艺术，双倍欢乐。 With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp. Sama ayah video cikgu ni dia ada So your message, Grammarly. ada SOP. Okey, apabila berada di dalam bengkel. Yang kedua iaitu letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey, ini contoh ya, kalau makmal RBT di sekolah kamu disediakan tempat letak beg, jadi letak di tempat yang disediakan. Okey, sekiranya kamu datang ke bengkel tidak membawa beg, jadi tak perlu letaklah. Okey, kemudian peraturan yang ketiga iaitu buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, pastikan kita buka pintu dan tingkap supaya pengudaraan dapat berjalan dengan eloklah. Jadi kita pun berada dalam keadaan selesa. Yang keempat, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, maksudnya sebelum masuk bengkel, kamu perlu beratur dan tunggu makluman atau arahan daripada guru lah. Baru boleh masuk ke dalam bengkel. Kemudian yang kelima, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Okey, di dalam bengkel RBT, kamu tahu ada macam-macam jenis alatan dan kamu perlu mendapatkan kebenaran guru untuk guna, kerana dia agak berbahaya. Kemudian peraturan keenam iaitu bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai aktiviti.
Okey, kamu perlu bersihkan meja dan juga sapu sampah lah sekiranya. Okey, seterusnya kita masuk ke peraturan keselamatan diri. Okey, apakah peraturan keselamatan diri? Yang pertama iaitu pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Okey, kita tengok kita kena pakai pakaian sesuai. Dia pakai, kalau nak gambar ni pakai apron lah. Dan pastikan pakai kasut. Okey, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Okey, ini untuk murid perempuan yang memakai tudung. Pastikan tudung tu dimasukkan ke dalam apron seperti dalam gambar. Dan yang ketiga, ikat rambut yang panjang. Okey, ini juga untuk murid perempuan lah. Biasanya murid yang rambut panjang perlu ikat supaya kita dapat menjaga keselamatan dan senang untuk kamu melakukan aktiviti. Okey, seterusnya kita masuk kepada peraturan keselamatan alatan. Kita tengok apakah peraturan keselamatan alatan. Yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Okey, pastikan kamu tanya guru dulu, minta cikgu tunjukkan macam mana nak guna alatan di bengkel RBT. Kemudian berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okey, alatan di bengkel supaya kita tahu ada yang tajam, jadi kena berhati-hati. Seterusnya, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Okey, jika ada alatan yang kamu nak guna tu, kamu nampak ada rosak, maklum pada guru ataupun hilang. Okey, maklum kepada guru. Seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, bila dah guna, pastikan kamu bersih mengikut cara yang betul supaya alatan tersebut dapat digunakan dengan baik untuk seterusnya. Kemudian kita perlu simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Okey, kita simpan semula di tempat yang kita ambil. Di lalaci, kita letak pada laci. Kemudian gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, pastikan kita guna mengikut cara yang betul. Dan yang terakhir, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini bahaya ya. Jangan bergurau dengan kawan kamu membawa semasa menggunakan alatan. Okey, seterusnya kita pergi ke peraturan keselamatan bahan. Yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Okey, ada bahan-bahan yang berada di bengkel RBT tu agak berbahaya, macam seperti minyak dan sebagainya lah. Okey, pastikan kamu bertanyakan kepada guru. Seterusnya, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, biasanya cikgu kamu akan simpan benda yang bahaya di tempat yang selamat. Okey. Kemudian berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Biasa berhati-hati. Kita bersihkan bahan yang di atas. Kemudian kita gunakan bahan dengan ramah dan cermat. Okay. Maksudnya dengan cermat. Okay. Kalau kita guna gam ke apa, jangan letak terlalu dengan cermat. Dan yang terakhir, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, ada bahan yang mudah rosak, jadi kita perlu letakkan di tempat yang bersesuaian. Okey, nampaknya telah tamat. Okey, sekian sahaja untuk tajuk pada kali ini. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Dan kita akan berjumpa lagi untuk tajuk ya. Sekian dahulu. Ada. Wabarakatuh. Ada ni, aku pakai earphone. Okey. Okey, semua dah dengar kan?
Dengar. Okay, Dani. Welcome to Dani. Saya baru masuk. Baru masuk. Yelah, welcome to class. Ini. Okay. Adukah apa ada? Okay, faham tak dengan video cikgu tadi? Terang kan? Jelas kan? Okay, hari ni kita nak masuk tentang keselamatan bengkel. Okay. Bagi yang tak ada buku teks, cikgu boleh sharekan buku teks di sini. Okay. Dekat RBT tahun 4 ini, kamu akan ada 6 unit untuk kamu belajar. Okay, ada sampai unit 6. Oh, sekejap, laptop cikgu hang. Cikgu, kenapa ada bunyi macam ni? Dani tak nak main-main. Okay, yang pertama keselamatan bengkel. Yang kedua pengenalan kepada reka bentuk. 3 pengenalan teknologi. Keempat reka bentuk pembungkusan. Kelima reka bentuk makanan. Dan yang terakhir reka bentuk pengatur cara. Ini nanti kita akan belajar. Okay, hari ni kita nak belajar tentang keselamatan bengkel. Siapa ada buku teks boleh refer kepada buku teks kamu. Okay, seperti yang cikgu jelaskan tadi. Kamu dengarkan suara cikgu kan? Okay. Okay, tengok sini. Cikgu Nasir dengan murid tahun 4 Alpha ni. Dia nak masuk bengkel RBT. Okay, kamu tak cakaplah kita memang tak ada bengkel. Tapi kamu tetap kena tahu tentang keselamatan semasa di bengkel. Okay, wajib tahu. Sebab ni cara untuk kita jaga keselamatan diri kita. Sebab dalam bengkel tu ada macam-macam bahan yang berbahaya. Okey, seperti yang cikgu tadi terangkan, cikgu Rashid yang kamu tengok video tadi. Okey, pertama sekali sebelum masuk ke bengkel kita perlu apa tadi? Beratur, letak beg, susun di tempat yang disediakan. Okey. Tengok Cikgu Rashid cakap apa. Murid-murid, hari ni kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Okey, kawan tanya mengapa kita perlu meninggalkan beg di luar? Sebab apa? Tengok cikgu jawab apa tu? Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Kalau kamu letak beg merata-rata, nak jalan pun susah. Buatnya kawan kamu tu berjalan tersepak beg kamu. Ada peralatan tajam yang bertaburan. Apa berlaku? Luka. Okey, cedera. Kita tak nak berlaku semua benda tu. Tak kisahlah ada dalam bengkel ke. Kalau kat sekolah kita buat dalam kelas. Betul tak? Cikgu kamu mesti cakap, okey, kosongkan meja, beri jangan main dalam kelas, jangan main semasa buat aktiviti, betul tak? Semua tu ada dipesan. Okey. Nanti kalau kamu pergi ke sekolah yang ada bengkel, kamu akan seronok. Tapi jangan bermain, okey? Jangan main lari-lari. Semua tak nak. Okey, yang tadi diterangkan keselamatan bengkel ni. Mula-mula buat apa? Buka tingkap. Sebab apa kena buka tingkap tadi cikgu tu cakap? Sebab apa kena buka tingkap masuk bengkel? Nanti udara masuk. Memanglah. Lagi? Untuk keselamatan sebab apa kena buka tingkap? Bagi udara masuk. Udara masuk lagi? Kita nak pengudaraan tu pengudaraan dalam bengkel kamu tu berlaku. Mana tahu kamu nak guna cat ke yang berbau ke, alat-alat yang toksik ke yang berbau. Jadi kena ada udara. Kalau tak kamu akan lemas. Okey, yang kedua, bersihkan meja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Sebab apa kena bersihkan? Nanti kotor. Lagi? Untuk keselamatan?
Kalau untuk keselamatan sebab apa kena bersih? Nanti takut. Ha? Tangan terluka. Supaya sisa-sisa yang awak buat tadi, yang sampah-sampah tu tidak menyebabkan kamu cedera. Kalau lah ada kaca jatuh, kalau ada sepihan kayu tu, kamu tak bersihkan, boleh tak mendatangkan kecederaan? Boleh. Boleh. Itu yang kita perlu bersihkan. Sebab tu kita perlu bersihkan. Okey, ini tempat letak beg. Boleh ke guna peralatan tanpa pengetahuan cikgu? Aku dah pandai guna ni. Aku dah guna lah. Tak payah beritahu cikgu, aku dah reti dah. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tadi dah terangkan sebab apa tak boleh. Sebab takut. Untuk jaga kemalangan. Tak nak elakkan berlakunya kemalangan ataupun sebarang kecederaan. Kamu cakap kamu tahu guna, tapi kamu tak beritahu cikgu guna gunting. Pernah berlaku dalam kelas, tak kisahlah waktu RBT ke bukan ke, kamu main gunting, betul tak? Kamu tak beritahu pun kat cikgu kamu bawa gunting, kamu nak guna gunting. Lepas tu kamu cedera. Lepas tu senyap-senyap, apa berlaku? Cedera kamu tu boleh jadi lebih parah sebab kamu nak sembunyikan. Dah lah sembunyi main gunting. Sembunyikan kecederaan pula. Tu perlukan kalau cedera maklumkan cepat-cepat pada cikgu supaya cikgu kamu boleh ambil tindakan dengan segera. Penting tu. Okey. Keselamatan diri. Waktu berada di dalam bengkel perlu pakai apron. Wajib pakai ni sebabnya. Sebab apa? Sebab apa kena pakai apron? Baju. Tak nak kotorkan baju. Lagi? Keselamatan. Ya, memang penting untuk keselamatan. Kalaulah benda-benda bahaya ke, dia tak sempat lah nak kena kat badan kamu. Mesti dia kena apron dulu. Kalau tumpah cat ke, kalau ketumpah benda-benda yang berbahaya. Okey. Minyak cikgu macam minyak. Walaupun kamu rasa tak bahaya, tapi sebenarnya bahaya je kalau minyak tumpah kamu terjatuh ke apa ke. Betul tak? Betul. Rambut bagi ini bagi sekolah yang macam sekolah bukan sekolah agama ke apa ke, ada yang pelajar yang tidak bertudung kan. Ada pelajar India ke, Cina ke, dia rambut panjang, dia wajib ikat rambut dia. Sebab apa? Sebab apa kena ikat rambut? Dan perempuan kena masukkan rambut. Sebab apa? Sebab nanti. Rambut tu terkena cat ke, terkena kalau kita nak guna bahan api ke, takut api tu tersambar kena rambut. Sama dengan tudung. Tudung pun kena masukkan dalam apron. Sebab apa? Kalau tudung tu terbang-terbang terkena ke api ke, bahan bakar ke, apa-apa yang bahaya, sangat bahaya untuk kamu. Okey. Ini peraturan keselamatan alatan ya. Mesti tanya dulu dengan cikgu, tanya macam mana nak guna. Kemudian kena berhati-hati. Contoh Hafiz dia guna pelayar, lepas tu hilang. Dia buat senyap, boleh ke? Boleh tak? Dia kena laporkan kepada guru sebab manalah tahu tiba-tiba ada orang budak pula main. Hilang tak nak laporkan. Lepas tu ada pula budak kecil ambil jumpa main. Bahaya tak kalau adik-adik pra ke darjah 1 jumpa dia main? Bahaya tak? Dia ketuk kepala kawan. Itu yang kita nak elakkan. Kat mana sahaja kamu, kat rumah pun sama juga ya. Kat rumah kamu nak guna bahan-bahan yang macam ni kena beritahu pada mak tak boleh suka-suka guna macam tu. Okey, lepas tu bersihkan alatan. Jangan tinggal kotor macam tu. Nanti berkarat lebih bahaya. Okey. Simpan alatan di tempat yang disediakan. Lepas tu guna alatan dengan betul dan dilarang bermain atau bergurau semasa menggunakan alatan. Contoh gunting.
Boleh ke gurau? Akulah. Kamu kan suka main game kan? Pergi buat gunting tu macam dia main game. Tak boleh. Jangan hulu-hulu gunting atau benda tajam atau benda-benda alatan ni kepada kawan atau adik. Okey? Faham kelas? Faham. Okey, kemudian kita ada peraturan keselamatan bahan. Ada dalam bengkel terdapat bahan yang mudah terbakar, yang mudah rosak dan berbahaya. Okey. Yang ini kamu kena ambil tahu sangat. Tak kisahlah cikgu percaya dekat rumah orang dia ada bengkel juga kan? Betul tak? Ada dekat rumah dia ada bengkel. Ada bahan-bahan yang macam ni dekat rumah. Mak ayah dia punya bahan. Jangan main suka-suka. Yang pertama bertanyakan cara penggunaan bahan kepada guru semasa di sekolah lah. Kemudian simpan bahan yang mudah terbakar. Apa bahan yang mudah terbakar ni? Contoh. Api tu memanglah api dah. Bahan mudah terbakar. Minyak lagi. Lagi? Kertas lagi. Kain, apa-apalah bahan macam spray ke. Okey, yang mudah terbakar dan meletup. Okey. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bahan berbahaya ni apa? Apa dia? Lighter ke, lepas tu ada minyak kan? Minyak gas ke. Tu semua bahan mudah terbakar. Okey, kemudian ada minyak tu tumpah pula atas lantai. Nak buat apa? Lap, bersihkan. Jangan sampai ada bau dia. Walaupun ada minyak gas tu tertumpah, dia masih ada bau. Bersihkan sampai hilang minyak tu dan bau dia. Sebab walaupun kamu dah bersihkan tapi tak kamu cuci tak betul-betul, dia masih lagi mudah terbakar. Kemudian gunakan bahan dengan berhemah dan bercermat. Kalau boleh janganlah sampai tumpah, janganlah sampai jatuh kat diri kamu ke, okey? Dan bahan yang mudah rosak pun kena simpan di tempat yang sesuai. Tak bolehlah letak merata-rata. Okey? Boleh faham? Simbol ni nak kita masuk minggu depan. Okey. Boleh faham? Boleh. Kamu yang dah jam 4 ni mudah je dan senang sahaja. Okey, nak faham keselamatan semua ni. Okey, kerja kamu cikgu akan masukkan dalam Google Drive. Cikgu akan share nanti melalui grup WhatsApp kamu. Okey, kerja sekolah ni nanti jangan tak hantar pula. Cikgu bagi sampai hari esok je last. Okey? Faham? Okey. Sebabnya cikgu nak ambil kehadiran kamu ni berdasarkan kerja kamu ni juga. Boleh? Boleh. Afif. Siapa lagi yang baru masuk ni? Okay, Afif. Syed. Toha ke tu? Kenapa? Ada Toha tak? Ada Toha tak? Toha ada? Ada. Okey. Ada tak yang nak tanya cikgu? Ada tak yang tak faham? Ada nak tanya cikgu? Okey. Nanti kita akan minggu depan, bukan minggu depan, 2 minggu akan datang, kita akan masuk tentang simbol dan tanda keselamatan ni. Okey? Kita akan masuk. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Kerja nanti cikgu akan masukkan, kamu boleh buat dan hantar WhatsApp personal kat cikgu jangan hantar dalam grup, boleh? Hantar kepada nombor cikgu, jangan hantar dalam grup sebab dalam grup tu cikgu takut nanti apa-apa info tertinggal pula sebabnya penuh dengan kerja kamu. Kamu boleh hantar gambar ataupun hantar gambar lah kat cikgu, cikgu tanda terus. Okey, boleh faham? Boleh. Aduka faham Aduka? Okey. Ada nak tanya tak? Hafiz?
Tak ada. Ryan, cikgu nampak Ryan Iman baru masuk tadi Ryan Iman ada. Ya, siapa nak cakap? Ada nak bertanya? Siapa panggil cikgu tadi? Apa dia? Naufal? Okey, misal kata cikgu nak tanya kita ni masa dah tak banyak. Naufal dia bekerja dan RBT, dia masuk bengkel. Dia masuk bengkel tu dia berdua dengan Kasyaf je. Boleh tak? Boleh tak? Tak. Sebab apa tak boleh? Apa kesalahan dia berdua? Tak ada kebenaran guru. Dia masuk tanpa kebenaran guru. Okey. Contoh Dani pula. Dia kan pandai melukis, dia lukis cantik. Tiba dia ambil bahan macam dia jumpa spray, dia spray dalam bengkel. Boleh tak? Tak. Sebab apa? Apa kesalahan dia kat situ? Banyak kesalahan kat situ. Apa kesalahan dia? Bahaya dikotor. Satu tak beritahu cikgu. Satu dia gunakan bahan yang mudah terbakar. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Dia main api. Bukan dia main api spray tu. Dia pun sama juga tak beritahu cikgu satu tak beritahu cikgu masuk bengkel. Satu lagi tak beritahu cikgu gunakan bahan tersebut. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh faham kesihatan bengkel ni senang je kan, nak faham kan? Tak kisahlah kita buat dalam kelas ke, jangan fikir kita tak ada bengkel. Tak apa, tak boleh, okey? Kalau buat dalam kelas lagi kena jaga keselamatan. Terutama ni beg. Cikgu selalu nampak beg kamu selalu letak merata. Betul tak? Tak susun. Sama juga bukannya RBT, subjek untuk subjek apa-apa saja seni terutama yang menggunakan peralatan tajam. Kan gunting, selalu kan guna kan? Sama juga, jangan bergurau semasa menggunakan peralatan yang tajam. Gunting tu walaupun gunting kamu ambil gunting kanak-kanak yang tak tajam tu, tapi kalau kamu bergurau dengan kawan, kamu terjatuh. Adakah gunting tu boleh menyebabkan kecederaan? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, selagi mana peralatan tu boleh menyebabkan kecederaan, jangan bergurau. Jangan bergurau. Okey, pensel pun sama. Banyak kes di sekolah, pelajar bermain pensel, main cocok-cocok macam tu. Okey, tapi kononnya nak bergurau. Apa berlaku kepada kawan dia selepas tu? Cedera. Ada yang tertusuk di mata. Nak ambil barang, okey. Toha, dia nak pinjam barang Darwish. Darwish, pinjam warna. Darwish baling je dekat Toha. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kamu kata, alah pensel je, pensel warna je. Tak apa. Tak boleh. Still akan mendatangkan kecederaan. Kalau lah nak jadi kena mata ke, kena lubang hidung dia ke. Muka dia ke dah handsome-handsome tiba ada parut. Lubang hidung lah ni nanti besar lagi lubang hidung dia. Jangan Jangan baling peralatan seperti pensel kepada kawan. Pemadam cikgu boleh ke baling pemadam kan tak tajam? Boleh ke? Boleh tak? Tak boleh. Tapi ramai yang buat kan? Okey, pemadam walaupun tak tajam sama juga kalau dia baling kena mata masih boleh menyebabkan kecederaan. Sebab ini area kawasan yang sangat bahaya dan mudah cedera. Mata masuk kabut pun sakit. Betul tak? Ini kan kena pemadam. Betul tak? Pakai cermin mata. Kalau pakai cermin mata, kalau dia baling pemadam tu kuat, cermin mata tu pecah ke? Kaca ni kan bahaya kena mata. Mata. Ya.
Kalau pakai spek mata boleh baling lah. Ini bukan spek mata keselamatan. Ini spek mata rabun. Masih lagi boleh mendatangkan kecederaan. Apa dia Duka? Google. Google. Pakai Google. Mungkin lah. Kan ada orang buat kerja dia pakai Google tu kan. Bukan Google yang pergi berenang dekat. Bukan yang tu. Yang khas untuk orang bekerja. Awak pernah tengok tak orang guna mesin tu, orang bekerja kat bangunan ke apa ke, dia akan pakai tu. Pernah tengok? Sebab itu juga ciri-ciri keselamatan. Ya. Kena pakai nanti. Kena pakai juga potong rumput pun sebabnya batu akan terpelanting. Okey. Kalau menggunakan peralatan yang percik-percik api tu pun boleh menyebabkan kecederaan pada mata. Kalau kena muka bolehlah kita parut boleh baik. Kita di sini kalau kat mata ni macam-macam boleh berlaku. Okey, macam-macam boleh berlaku. Ke awak nak bagi mata awak ke orang tu? Tak ada kalau awak tak nak bagi mata awak ke orang, jangan cederakan orang lain. Boleh faham? Boleh. Okey. Akan datang mungkin kita akan buat Yang keluar api dalam mulut. keluar api dalam mulut. Guna api tu. Jangan nak cuba-cuba buat, okey? Jangan cuba-cuba buat. Orang yang buat tu dia dah pro dah. Orang pro pun kadang-kadang cedera juga. Ini kan kamu yang tak reti. Okey? Boleh faham setakat ni kelas kita? Nanti cikgu akan share kerja dalam Google dan grup WhatsApp kamu. Boleh? Okey, cikgu akhiri kelas. Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Bye.